Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz. ke? Ya. Sihat. Alhamdulillah Ustaz. Untuk surat berapa Ustaz? Saya tak tahu surat berapa. Siapa yang ada ni cetakan kitab? Siapa ada? Datin masuk belum? Dah ada Ustaz. Datin, buat muka surat apa Datin? Hadis ke berapa? Ya Allah, ya Allah. Keutamaan merendahkan diri. Ya, keutamaan merendahkan diri. Hadis ke berapa? Ustaz, semalam saya masuk kelas. Ustaz. Ya. Semalam makcik masuk kelas. Oh ya, cik masuk kelas. Tu yang tersaut tu apa dia punya tu tak apa jelas Ustaz. Suara tak jelas. Dia menaung. Oh, nak cakap tak reti tak apa nak ditekan aku tak tahu. Nanti saya beritahu Ustaz tu. Satu yang satu yang seorang tu Ustaz janganlah laju sangat kita orang. Laju yang fake tu. Yang fake tu laju Ustaz. Tak apalah sebab apa nak kena khatam cepat kitab kata Cik Liha kata nak khatam cepat. Janganlah laju sangat. Ya Allah. Cik Liha ni ada je Cik Liha tu. Bukannya ada betul Ustaz. Kalau kita mengaji tak faham buat apa. Ya. Jangan kita kat dia. Baik, bismillah. Jom kita mula. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini dapat lagi kita bersama bagi menyambung bacaan kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita berhenti pada, saya lupa hadis yang keberapa ni, tapi saya ada tandakanlah. Saya tanda tu wa'an Abi Hurairah. Hadis ke bawah keempat Hadis keempat. Baik. Qala al-musannifu wasy-syarih wal-muhasyir rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihim bi'ulumihim wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة متفق عليه. Baik. Kata Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya bersabda, la ya'ti maknanya apa? Sesungguhnya akan datang ar-rajulul azimu, seorang lelaki yang besar. Al-azimu, besar, hebat. Maknanya apa hebat tu? Hebat di dunia. Hebat di mana? Hebat di dunia. As-saminu, lagi gemuk. Tu gemuk pula. Hebat, kata apa? Gemuk. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Tidaklah dia itu berat di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk. Tu dia, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Apa dia nak cerita ni Makcik Leha ni? Kita cerita dalam hadis ini kelebihan orang yang miskin, kelebihan orang yang susah, kelebihan orang yang serba-serbi kekurangan di dunia. Boleh faham? Yang mana di sini kita ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesenangan. Kita kena faham baik-baik lah. Bukan maksud dia Nabi SAW mencela orang kaya, tak, bukan macam itu maksud dia. Maksud dia adalah memperingatkan kepada kita, bagi orang yang senang ni, cukup makan ni, jangan anggap diri itu mulia banding orang miskin. Boleh? Sebab kemuliaan adakah tertakluk pada harta ataupun pada ketakwaan? Harta atau ketakwaan? Ketakwaan. Takwa. Jadi kita ni bila Allah Ta'ala bagi harta, kena tolong orang susah. Jangan kita pandang rendah pula. Bagi macam tak bagi, duk ungkit pula, bagi pula, boleh pula cakap. Sampai bila nak berharap kepada bendera putih ni? Amboi, cakap macam tu pula. Sakit hati orang tu, kesian kat dia. Boleh faham? Kata Rasulullah SAW di sini, ada orang hebat dia, datang di hari kiamat nanti. Dia orang tu hebat di mana? Hebat di dunia. Kaya, harta banyak. Lepas tu gemuk pula. Gemuk apa mana gemuk tu? Gemuk ni mana apa Cik Leha? Hidup senang. Orang hidup senang. Baik. Kata ulama, dengan hadis ini, setengah ulama faham bahawa agama Islam mencela orang-orang gemuk. Jangan. Jangan gemuk tu maksud dia. Sebab gemuk ni tanda apa? Tanda kurang aktif. Gemuk ni apa dia? Tanda kurang apa? Kurang cergas, pemalas. Betul? Boleh faham tak? Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bila jumpa orang gemuk, Sayyidina Umar kata, "Hang pasal apa gemuk sangat ni?" Betul, orang gemuk tu kata, "Saya ni gemuk ni apa dia? Simpan tenaga untuk jihad fisabilillah." Amboi. Simpan tenaga jihad fisabilillah. Apa gemuk gedempoi? Nak jihad? Jenuh nak orang nak kejar, tak boleh nak lari. Boleh faham? Letih. Faham dekat situ? Jadi mesti kita ni apa? Cuba untuk diet. Faham tu Cik Leha kena diet tu? Cik Leha kata, "Ustaz lah kena diet." Kenapa Cik Leha pula? Boleh? Faham dah? Faham dah Cik Leha? Ni kena batang hidung sendiri Ustaz. Saya lah tu Ustaz. Pedih kena. Saya pun dia juga. Pedih pula. Cik Jasni okey maintain. PKP Ustaz, pergi PKP tak boleh keluar. Tentulah nak buat macam mana kan? Jadi gemuk tak nak salah. Kena makan je lah kerja. Astaghfirullahalazim. Boleh dah? Okey, baik. Itu dia punya kata para ulama. Boleh jadi kena apa? Banyak harakah, banyak gerak. Boleh faham kat situ. Baik, okey. Habis. Ustaz, Kemudian Ustaz, Maulana, Ustaz, ya. kalau duduk dalam koridor macam mana nak bergerak? Makcik Leha kena skipping. Tak boleh lah, tempat kecil. Kat luar pun tak boleh pergi, macam mana? Kenapa boleh lah? Ada je. Tak boleh, sini management tak bagi. Tak bagi langsung? Ya. Kami Selangor teruk Ustaz. Yalah. Sekarang ni. Ustaz ke Selangor? Teruk Tak adalah. Tak boleh Kedah. Balik. Perlis dia Ustaz. Boleh kosong Ustaz. Balik kosong. Alhamdulillah. Tak ada, semalam 3.
Mana ada Ini yang lama kot, kes lama kot. Bukan? tak ada 3 semalam. Baru Hmm. Ya Rabb, moga Allah Ta'ala angkatlah COVID ni, Ya Allah. Ya Allah. Amin. Dapat kita bergerak balik, pergi ke masjid, berhimpun. Ya betul, sebab bila kita berhimpun kan di masjid, sebenarnya berhimpun tu ada kesan hilangkan stres, betul tak? Betul Ustaz. Ni kalau kita duduk seorang-seorang jadi tak tahulah nak kata stres duduk di rumah. Lepas tu yang ada orang bunuh diri apa semua tu. Lepas tu kes-kes tu lah. Betul. Jadi kena itulah kita minta pada Allah Ta'ala lah, moga cepatlah Allah Ta'ala angkat kan. Itu satu musibah lah, ujian Allah Ta'ala bagi kita. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Boleh? Baik. Okey. Kita nak cerita tadi, orang tadi ni dia datang di hari kiamat. Dia tu hebat di dunia, badan dia gemuk, mana hidup dia senang. Tapi di akhirat nilai dia di sisi Allah Ta'ala tak ada langsung. Dia walaupun seberat apa tadi kita sebut? Seberat sayap nyamuk. Subhanallah. Yang ni kita kata apa? Habislah. Na'udzubillah lah kita di akhirat nanti. Semisal ini halnya. Boleh? Baik, kita sambung hadis yang berikutnya. Wa'anhu anna imra'atan sauda kanat taqummul masjida aw syabban fafaqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum azantumuni bihi faka'annahum sagharu amraha aw amrahu faqala dulluni ala qabrihi aw qabriha fadalluhu fasalla alaiha summa qala inna hazihi alqubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaihim muttafaqun alaih. Qawluhu taqumu wa huwa bi fathi ta wa dhammi al-qaf ay taknisu wal qumamatu al-kunasatu wa azantumuni bi maddil hamzati ay a'lamtumuni. Baik. Okay, itu dia punya bahasa Arab dia lah. Okay, kita batas balik untuk kita maknakan hadis ni. Wa anhu, daripadanya, nya tu merujuk pada siapa? Abi Hurairah juga. Maknanya hadis ini masih lagi daripada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa cerita dia? Anna imra'atan sauda, ada orang perempuan hitam. Macam negro lah lebih kurang itu. Kanat taqumul masjid, adalah dia itu menyapu masjid. Dia ni tukang sapu masjid. Kita kata dah orang hitam ni orang anggap macam apa? Orang yang bawah kelas lah, paling teruk lah dulu ni. Zaman Arab ni, orang Arab ni dia pakai ada kasta-kasta apa. Jadi orang hitam ni kira rendah lah. Boleh? Kemudian dia apa? Menyapu masjid. Kerja biasa, bukan kerja berniaga, kerja biasa, kerja sapu masjid. Au syabban, ataupun pemuda. Maksudnya perawi ni dia tak berapa ingat. Dia cerita orang perempuan ke ataupun pemuda lelaki yang hitam. Boleh? Ada maksudnya ada khilaf. Baik, saya sebutkan kepada ibu-ibu yang disebutkan oleh sebahagian ulama, nama wanita tersebut yang menyapu masjid namanya Ummu Mihjan. Nama dia apa? Ummu Mihjan. Ni bahasa Arab di sini. Ummu Mihjan. Ni ibu payah nak baca kan? Ummu Mihjan. Mihjan. Boleh? Nampak? Ummu Mihjan. Boleh? Itu nama dia. Fafaqadaha, maka Nabi SAW rasa kehilangan dia. Mana dia? Boleh? Ataupun faqadahu, ataupun hilang lelaki itu. Maksudnya kan ada khilaf riwayat sama ada Nabi SAW merasa kehilangan wanita tersebut ataupun pemuda tersebut. Rasulullah SAW cari dia mana? Fasa'ala anha aw anhu. Maka Nabi SAW tanya tentangnya ataupun tentang budak lelaki tersebut. Faqalu, maka kata sahabat,
mata. Dia dah mati. Dia dah apa? Dia dah mati dah. Kata Nabi, qala afala kuntum azantumuni bih? Tidakkah hampa bagi tahu dulu kepada aku tentang bahawa dia mati? Supaya aku yang akan uruskan jenazah dia, aku yang akan solatkan dia. Subhanallah. Tu. Padahal orang apa? Orang hitam. Padahal apa? Kerja dia apa? Penyapu sampah saja. Tapi Rasulullah SAW punya ambil berat pasal dia, sampai Rasulullah tanya. Yang kedua, Rasulullah SAW kalau mati bagi tahu dia yang akan uruskan jenazah tu. Subhanallah. Itu nak kata apa? Tingginya darjat seorang manusia, walaupun kita nampak dia tu lekeh saja daripada segi pekerjaan. Boleh? Faka'annahum, maka seakan-akan mereka, iaitu sahabat, sagharu amraha au amrahu. Seakan-akan para sahabat ini meremeh-remehkan urusan dia. Maksudnya apa? Para sahabat kata, kami nak beritahu apa pada engkau, hai Rasulullah. Dia tukang sapu aja. Bukan somebody. Macam tu lah lebih kurang maksud dia. Seakan-akan para sahabat cakap something yang nak bagi faham bahawa budak perempuan tu bukan somebody. Faham tak? Bukan apa? Somebody. Bukan orang yang besar lah. Maka terus Nabi SAW kata, tunjukkan kepada aku kuburnya. Tunjuk mana kubur dia. Fadalluhu, maka dia tunjukkan kepada baginda. Fasalla alaiha, maka Rasulullah SAW solat atas kuburnya. Maknanya solat jenazah. Boleh? Tu Rasulullah SAW. Walaupun dia dah mati, tapi Nabi SAW nak juga apa? Solat jenazah kepada jenazah dia. Kita panggil sebagai solat jenazah ghaib lah. Solat jenazah apa? Jenazah ghaib. Summa qala, kemudian kata Nabi, inna hazihil qubur. Sungguhnya kubur-kubur ini mamlu'atun zulmah. Dipenuhi dengan kegelapan, ala ahliha, ke atas ahlinya, itu ke atas penghuninya. Adanya. Wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencahayakan ia, iaitu kubur-kubur ini bagi mereka dengan salatku ke atas mereka. Maknanya kubur-kubur ni kelam. Kubur-kubur ni kelam. Melainkan Rasulullah SAW solatkan jenazah bagi apa? Bagi jenazah tersebut. Maka akan jadi kubur itu bercahaya. Jadi kubur itu bercahaya. Boleh? Jadi sebenarnya masuk jugalah berkataan apa? Solat jenazah ni kepada semua jenazah. Maka kalau lah orang mati di kalangan muslimin, maka solat jenazah yang dilakukan terhadap apa? Terhadap jenazah tadi, insya-Allah cahaya yang mencahayai kubur mereka. Jadi kita nak tak kalau boleh orang ramai solat jenazah kat kita? Nak tak ke tak mau? Naklah. Naklah, Cik Leha tak mau pula. Apa Cik Leha? Boleh? Oi, Ustaz. Ya. Lah ni tak boleh ramai-ramai Ustaz kalau nak semain kan? Tak boleh. Itulah. Kan kalau kena COVID. Jenazah ghaib dah kan. Jenazah ghaib. Boleh. Itulah kalau kan seronok kita tengok kan ulama-ulama kita meninggal kan. Sebelum ni Syekh Sya'rawi, marhum Syekh Sya'rawi meninggal tu 1 juta orang sembahyang jenazah kat dia, iringi jenazah dia tu 1 juta orang. Subhanallah. Tu kita kata hebat sungguhlah ulama-ulama ni. Baru ni ada ulama Pakistan meninggal. Baru-baru ni tahun lepas kot. Ulama Pakistan, subhanallah. Nah, dekat 100,000 arak jenazah dia, solat jenazah dia, subhanallah. Itu kita tengok dahsyat sungguhlah. Kita ni harap-harap moga ada ramai satu masjid jugalah. Kan? Pakat-pakat apa? Solat jenazah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allah. Baik. Okey. Itu dia panggil apa dia? Hadis yang kedua pada hari ini. Okay, kita ambil hadis yang ketiga pula. Wa anhu qala an-nabiy
sallallahu alaihi wasallam rubba ash'asin aghbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah rawahu Muslim. Hadis yang keberapa ni? Yang ketiga pada hari ini. Wa anhu, daripadanya nya tu siapa dia? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu jugalah. Qala, kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rubba maknanya terjemah apa? Kadang-kadang. Terkadang ash'asa, terkadang orang yang rambut kusut masai, ash'as ni dia, rambut kusut masai, aghbar, berdebu, madfu'un bil abwab, yang mana ditolak pada pintu-pintu. Apa dia makna ditolak pada pintu-pintu? Kan ada orang miskin kan? Orang miskin kan duk minta bantuan kat rumah-rumah kan? Mai rumah. Berapa makcik leha, tolonglah saya tak ada makanan. Hei, ni siapa? Tolak dia. Tolak dia daripada diberi bantuan. Tutup pintu. Tu dia. Tak mau. Ambil cik leha tu. Boleh? Contoh. Ni cik leha di Filipina tu. Kan cik leha kita. Boleh? Di Filipin. Boleh? Kata Nabi SAW, boleh jadi orang yang compang-camping tadi, rambut kusut masai berdebu tadi yang kita tolak daripada duduk dekat daripada pintu kita sebab dia tu hina, kata Nabi SAW, boleh jadi lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Maknanya kalaulah dia sumpah, apa makna dia sumpah? Dia sumpah dengan doa dia pada Allah, nescaya Allah Ta'ala kabulkan sumpah dia dan doa dia tadi. Maksudnya apa? Demi Allah, dia orang tolak. Demi Allah, apa contoh dia kata, bagi meletup bangunan ni. Meletup sungguh, tu boleh jadi. Kita tak tahu, boleh jadi dia itu daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa nak tunjukkan oleh hadis ni? Jangan kita meremeh-remehkan mana-mana orang dengan hanya melihat penampilan zahirnya sahaja. Boleh? Baik. Kita pindah kepada hadis yang keempat pada hari ini. Wa an Usamah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala qumtu ala babil jannah fa idza 'ammatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusuna ghaira anna ashabin nari qad umira bihim ila an-nar wa qumtu ala babin nar fa idza 'ammatu man dakhalaha an-nisa. Muttafaqun alaih. الجد بفتح الجيم الحظ والغنى وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. Nah, kata Maulana Syekh radhiyallahu taala anhu daripadanya, siapa dia ni? Hadis daripada mana? Usamah. Baik. Hadis ini daripada siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin apa? Bin Zaid. Siapa dia Usamah bin Zaid? Cucu angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi ada apa? Anak angkat nama dia Zaid bin Harisah. Cucu angkat baginda siapa? Ni, anak Zaid bin Harisah ni, nama dia Usamah. Nabi sayang sungguh kat dia. Nabi jaga bela daripada kecil. Subhanallah, tu rezeki dia lah. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, kata Nabi, qumtu ala babil jannah. Aku ni dah berdiri di pintu syurga. Subhanallah, ni dia Nabi dah sampai syurga, dah tengok kan Isra Mi'raj dan sebagainya kan. Aku ni dah berdiri dah di pintu syurga. Maka adalah ammatu man dakhalaha, adalah kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang miskin. Tu dia. Adalah orang miskin. Jadi orang miskin ni jangan anggap hina. Kerana mereka boleh jadi di akhirat lebih laju daripada kita. Sebab apa? Tadi kita akan tengoklah. Washabul jaddi mahbusuna. Sedangkan ashabul jaddi,
pemilik kekayaan mahbusuna. Mahbusun ni maknanya tertahan. 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 Tertahan maknanya tertahan daripada masuk syurga dulu. Sebab apa? Jangan. Orang miskin ni kita kata depa tak ada harta, maka masuk syurga lagi awal. Kan hisap dia besar je. Tanya gitu gini. Habis selesai. Tapi mata orang kaya kan harta berapa? Juta-juta. Harta apa? Juta-juta. Lepas tu orang tanya apa? Okey. Hak yang RM10 pertama hang guna buat apa? Tu dia. Kalau setiap RM10 Allah Ta'ala tanya, kalau 2 juta berapa banyak dia akan tanya tu? Soalan tu. Tu dia tak tahu. Banyak. Jadi kita kata, orang-orang yang kaya, mereka akan banyak ditanya tentang di mana mereka dapatkan harta mereka dan di mana mereka infakkan. Sedangkan orang fakir miskin tak ada harta, maka Allah tak tanyalah kenaan mereka tu. Jadi, sebab tu kena apa? Kena hati-hati. Kalau kita betul-betul businessman, kalau kita bekerja dan sebagainya, betul-betul. Kalau kita nak kumpul harta, bukan benda, ulang sekali, kumpul harta bukanlah benda yang keji dalam Islam. Yang keji adalah kita cari harta yang haram untuk kita himpun. Yang keji adalah kita infakkan harta kita pada jalan yang salah. Boleh faham? Jadi masalah harta tu sendiri tidak ada isu. Isu dia adalah kita dengan harta tu kita buat macam mana. Boleh faham? Tapi kalau kita infakkan harta tadi tu jalan kebenaran, betul-betul ambil berat pengajian anak-anak kita, bantu orang adik-adik yang susah, bantu orang miskin dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan yang sangat-sangat besar pada orang yang sedemikian, macam anda sebut pada minggu yang lepas. Boleh? Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaira anna ashabin nar, mana tadi? Ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ila an-nar. Tetapi bahawasanya penghuni syurga telah diarahkan untuk dihumban mereka ke dalam neraka. Wa qumtu ala babin nar. Tu maksudnya apa? Orang yang kaya ni dia akan tertahan dulu, tak akan masuk syurga lagi sebab dia akan dihitung lama. Boleh? Maka kalau dah memang orang tu ahli neraka, itu dia memang orang yang telah menggunakan hartanya itu jalan yang salah, maka dia akan dihumbankan ke dalam api neraka. Wa'yazubillah ta'ala. Boleh? Baik. Maka Nabi SAW kata pula, wa qumtu ala babin nar, dan aku sendiri telah berdiri di pintu neraka. Fa iza amatu man dakhalaha, maka tiba-tiba kebanyakan orang yang masuk ke dalam neraka itu an-nisa, muttafaq alaih. Nisa apa nisa? Wanita. Boleh? Ni. Kita nak kata bukan maksudnya apa? Wanita tu kita kata kurang lagi daripada lelaki, tak sama. Wanita dan lelaki. Cuma Rasulullah SAW cakap tu sebab apa? Cakap supaya memperingatkan wanita. Sebab mereka ni apa dia? Kita kata selalu disebabkan emosi, jadi melakukan dosa. Boleh? Macam contoh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dengan isteri-isteri baginda. Nabi kata apa? Awak apa aku nampak ramai orang perempuan di neraka ni? Lepas tu isteri-isteri ni, "Hoi, apa pula kami geng yang perempuan di neraka pula?" Lepas tu Nabi SAW, iyalah. Sebab orang perempuan ni banyak, dia panggil yakfurnal ashirah. Banyak kufur terhadap suami dia. Apa makna kufur terhadap suami tu? Maknanya suami dia ni buat macam-macam dah. Tapi semua sabi tak kena. Boleh? Kalaulah dibuatnya 10 kebaikan, ni Nabi SAW sebut tadi, dibuatnya 10 kebaikan, laki tu buat satu saja kesalahan dengan suami tu, dengan isteri tadi, teruslah isteri tu kata, hak yang laki aku ni tak buat kebaikan apa langsung, sebab dia buat jahat pada aku ni. Satu tu, benda tu je yang kurang.
Tapi hak yang lain semuanya adalah okey. Jadi itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur daripada kaum wanita, jangan perbuat hal yang demikian. Boleh? Baik, habis kat situ. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang panjang. Ustaz, Ya, ya. betul ke apa yang kita belanja, apa yang kita spend tu kan akan ditanya Allah? Betul ke Ustaz? Ya betul, tu tadi saya sebut tadi Cik Liha. Ush, jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut seorang itu akan apa? Berdiri tetap di api apa di padang mahsyar. Ataupun dihisap. Kata Nabi SAW, la tazul qadamu abdin yaumal qiyamah. Tidak akan berganjak kaki seorang hamba di hari kiamat hatta yus'al an arba'. Sampailah dia itu ditanya tentang 4 perkara. Ush, dia tu. Kalau 4 perkara ni makin banyak pada dia, makin akan lama dia ditanya. Apa dia? Yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umur dia. Mana dia habiskan umur dia. Tu dia jangan. An umrihi fima afnah. Berapa umur Ustaz Faiz? Berapa umur hang lah ni? 30 tahun. 30 tahun tu hang habis buat apa? Tu dia. Saya duk main game ni mampus. Saya duk bangun malam. Buat apa bangun malam? Bangun malam tengok apa FIFA Cup. Mampus. Tengok bola. Jangan. Boleh faham? Itu kata Ta'ala satu-satu. Tahun ni buat apa? Tahun ni buat apa? Tahun ni buat apa? Tu. Boleh? Okay, kemudian yang kedua, wa'an syababihi fima ablah. Tentang waktu muda dia, mana dia guna? Waktu muda Allah Ta'ala khususkan satu untuk tanya. Majid Jasni time muda buat apa? Makcik Liha time muda buat apa? Tu semua Allah Ta'ala tanya. Sebab muda ni adalah waktu yang paling apa? Patutnya paling cergas kita guna untuk kita buat kebaikan, buat amalan. Bukan waktu tua-tua dah. Sebab tua-tua memang banyak keuzuran, betul tak? Jadi orang tanya, Faiz, Han muda ni umur lagi 30-an ni dia buat apa ni? Dia mampus. Kalau ni kata, saya ni muda-muda lah, saya enjoy Makcik Liha, mampus. Saya enjoy, saya pergi clubbing, saya pergi main awet, saya main sini. Na'udzubillah, takutlah. Jangan jadi macam tu. Boleh? Okay, tu yang pertama soalan apa tadi? Umur. Waktu muda. Yang kedua, waktu muda. Yang ketiga dan keempat, wa'an malihi fima kasaba wa fima anfaqa. Maknanya tentang apa? Harta dia. Manakah dia ambil harta dia tu dan ke manakah dia infakkan. Jadi harta ni ada 2 pertanyaan. Itu dia. Yang pertama, mana dia ambil? Cik Liha. Cik Liha ambil mana harta Cik Liha tu? Alhamdulillah, saya kerja apa semua. Okey, halal alhamdulillah. Okey, settle dah. Hak mana harta tu Cik Liha bagi duit? Alhamdulillah, saya bagi kat mak saya bagi kat anak saya betul-betul jaga kebajikan mereka. Alhamdulillah. Boleh? Tapi kalau tiba-tiba tanya, "Hey, Cik Liman, mana harta yang ambil?" Aku kan ni ambil rasuah. Na'udzubillah. 5 juta tak gunalah. Harta banyak walaupun banyak. Kalau ambil rasuah. Lepas tu buat pergi mana harta tu? Clubbing lah. Harta yang kalau haram diambil dia datang, maka tidak selalunya harta haram tu tidak menimbulkan kebajikan. Bahkan menimbulkan lagi maksiat. Wa'iyazbillah. Takutlah benda-benda tu. Moga Allah Ta'ala sucikan harta-harta kita, terberikan taufik kepada kita untuk kita beramal. Terutamanya ni bagi peringatan untuk saya sendirilah, terutamanya masih muda ni, kena banyak beramal. Boleh? Baik. Nak mati pun tak, kawan-kawan saya orang dah mati COVID ni. Tak tahu Cik Liha tu. Ramai dah mati. Yang tu kesian junior saya orang perempuan kan. Junior saya orang perempuan.
Duk pagi-pagi minum kopi kan dengan suami dia. Umur sama lebih kurang saya, umur 32, 33 itu. Boleh? Duk minum kopi, lup pingsan. Pingsan tiba-tiba. Pipi dekat apa? Hospital meninggal dah. La ilaha illallah. Kan anak 3 kecil-kecil lagi, kesian. Suami dia tak tahu kesian nak buat macam mana lah ni. Tu orang panggil apa? Ajar dan mati ni kita tak tahu masa bila kena beringat. Janganlah duduk apa? Macam-macam lah. Boleh? Syok-syok. Na'udzubillahi min zalik. Boleh? Baik. Jom kita baca hadis yang terakhir pada hari ini, hadis yang panjang. Hadis yang panjang lebar. Jadi saya akan terangkan terus hadis ini kepada ibu-ibu. Baik, apa dia hadis ini? Hadis daripada Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, sabda Nabi, lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Tak ada orang pernah bercakap dalam buayan melainkan 3 orang. Buayan ni apa Makcik lihat? Buayan ni maknanya masih lagi baby lah. Bukan buaya besar tu. Buaya ni buaya apa? Baby. Maksudnya tak ada seorang bayi pun yang pernah berkata-kata melainkan 3 orang. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah betul-betul 3 orang saja ataupun ada lagi? Sebenarnya ada lagi. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita di sini berdasarkan apa yang telah diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Apa dia 3 orang? Pertama, Isa bin Maryam. Nabi Isa, kita semua tahu kan kisah Nabi Isa alaihissalam. Bercakap. Boleh? Nabi Isa alaihissalam. Okey, itu dalam surah Ali Imran. Boleh? Kemudian yang kedua, Sahib Juraij. Sahib apa? Sahib Juraij. Apa makna Sahib Juraij ni? Yang kedua adalah Sahib Juraij. Maknanya budak yang bersama dengan Juraij. Di kisah yang kedua. Okey, ada seorang budak, dia bercakap ketika dia disuruh oleh Juraij. Bahasa orang putih panggil George. Kemudian panggil apa? George. Boleh? Baik. Ni kita cerita orang Kristian dulu lah. Orang apa? Orang Bani Israel dulu. Baik. Nabi SAW nak cerita. Apa dia kisah dia? Kana Juraij rajulan abidan. Adalah Juraij itu orang lelaki yang sangat abid. Sangat kuat beribadat. Fattakhadha sawma'atan. Maka dia telah jadikan sawma'ah. Sawma'ah ni mesti satu bangunan sebagai tempat ibadat dia. Macam dia satu bilik kecil, dia jadikan bilik itu sebagai apa? Tempat ibadat dia. Fakana fiha, dan adalah dia itu sentiasa berada di situ beribadat. Duduk situ kuat amal ibadat. Beruzlah, berkhalwat, duduk seorang-seorang. Boleh? Fa'atathu ummuhu. Maka datang kepadanya si ibu dia, wa huwa yusalli, sedangkan dia sedang solat. Faqalat, maka kata si ibu, ya Juraij, wahai Juraij. Wahai Juraij. Faqala rabbi ummi wa salati. Mak dia panggil ni. Dia duduk tengah mayang. Mak dia panggil, Juraij. Juraij. Dia tengah mayang. Mayang apa? Mayang sunat pun. Boleh? Waktu tu dia kata, wahai Tuhanku. Dia cakaplah hati lah. Bukan cakap ke mulut. Cakap ke mulut batas mayang lah. Boleh? Cakaplah hati. Ya Allah, aku nak kekal dalam solat ke ataupun aku nak jawab panggilan mak aku ni. Boleh? Fa'aqbala ala salatihi. Maka dia pun terus solat. Maknanya dia tak jawab panggilan mak dia dan terus dia sambung solat dia sampai habis. Fansarafat. Maka mak dia tu balik. Maksudnya tak jawab panggilan si ibu, mak baliklah macam tu. Falamma kanat minal ghadi, maka apabila besoknya, atadhu ummuhu, maka mak dia datang sekali lagi, wa huwa yusalli, sedangkan dia solat lagi. Kuat sungguh mayang ni.
Faqalat ya Jurayj. Maka kata mak dia, wahai Jurayj. Panggil mak dia, panggil balik lah. Mak dia panggil lah. Rindu kot mak ni kepada anak. Siapa mak tak rindu pada anak kan? Faqala, maka kata Jurayj dalam hati dia lagi, I Rabbi ummi wa salati. Ya Allah, mana aku nak kena pilih solat aku ke mak aku? Faqbala ala salati. Maka dia terus untuk apa? Solat. Dia tak jawab panggilan mak dia. Ni pada hari yang kedua lah ni. Ni pada hari yang apa? Yang kedua. Maka mak dia pun balik lah. Dah anak tak jawab panggilan. Falamma kana minal ghadi. Maka apabila mai besok pula. Ini hari yang keberapa dah ni? Cik Lia, hari keberapa ni? Hari yang ketiga. Atathu. Maka mak mai lagi. Faqala ya Jurayj. Maka mak dia kata, wa Jurayj. Mai lah Sa'ad. Gitu. Faqala. Maka kata Jurayj, ya Rabbi ummi wa salati. Faqbala ala salatihi. Maka dia kata dalam hati dia sekali lagi, ya Allah, mak aku ke solat aku? Maka dia teruskan untuk solat. Boleh? Ni sampai hari ketiga ni tak jawab panggilan mak ni. Terus mak dia waktu tu terasa sungguhlah. Ibu siapa tak terasa, betul tak? Faqalat, maka sebelum mak dia tu nak balik, mak dia doa, ya Allah, la tamuthu. Ya Allah, la tumithu. Ya Allah, jangan hang matikan dia sehinggalah dia melihat kepada wajah-wajah mumisat. Mumisat maknanya wajah-wajah penzina. Itu dia. Ya Allah, janganlah matikan si anak aku ni sehingga dia melihat wajah-wajah penzina. Itu dia. Fatazakara Banu Israel. Doa si ibu. Maka tazakara Banu Israel. Maka saling bermuzakarah lah. Saling bersembanglah Bani Israel berkenaan dengan Jurayj wa ibadatihi dan wa ibadatnya. Fakanat imra'atun bari, dan adalah di sana orang perempuan yang apa? Yang penzina. Bari itu maknanya perempuan zina. Perempuan pelacur lah, pelacur. Yatamassalu bihusniha. Dia itu pakai cantik-cantik. Pakai elok-elok. Faqalat, maka dia kata kepada orang-orang yang duk sembang pasal Jurayj ni bagus, ibadat dia kuat dan sebagainya. Perempuan pezina tu kata, in syi'tum la aftinannahu. Kalau hampa-hampa nak, nescaya aku akan uji dia. Aku akan cuba dia, goda dia. Na'udzubillah. Orang perempuan yang jahat. Boleh? Dia nak goda apa? Goda Jurayj. Boleh? Fata'arradat lahu. Maka dia pi duduk berdepan dengan Jurayj, goda dia. Falam yaltafit ilaiha. Jurayj tak langsung pandang perempuan tu. Tu dia. Tak pandang langsung. Kuat sungguh ibadat dia. Fa'amkanat fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawmatih. Maka dia mendatangi seorang penggembala kambing yang berteduh di Sawma'ah, itu rumah ibadat Jurayj. Fa'amkanathu min nafsihi. Maka dia bagi diri dia kepada penggembala kambing itu. Fawaqa 'alaiha. Maka bersamalah mereka berdua. Fahamalat. Maka mengandunglah wanita zina tersebut. Falamma waladat. Maka apabila dia itu melahirkan anak, qalat huwa min Jurayj. Maka dia kata kepada Jurayj, maka dia kata, ini adalah anak Jurayj. Ini anak Jurayj ni. Anak haram ni adalah anak Jurayj. Tu dia cakap macam tu. Perempuan tu. Fa'atauhu. Maka orang ramai pun pi mendatanginya. Itu mendatangi Jurayj. Fastanzaluhu. Maka dia bawa dia turun. Wahadamu sawma'atahu. Maka dia pecahkan rumah ibadat dia. Itu dia ganas tu. Pecahkan apa? Rumah ibadat apa? Jurayj. Lah. Orang duk kata dia wali, rupanya dia penzina. Macam itulah dia sangka. Waja'alu yadribunahu. Maka mereka pukul. Pukul dia. Boleh? Ini uji yang teruk ni. Faqala ma sya'nukum. Maka kata Jurayj, hampa ni pasal apa?
Faqalu, maka depa kata, zanaita bihazihil baghi. Hang dah berzina dengan perempuan ni. Fawaladat minka, maka dia telah lahirkan anak untuk hang. Faqala aina as-sabi? Maka kata Juraid, mana budak? Faja'u bihi, maka depa bawa budak tu jumpa Juraid. Faqala, maka kata Juraid, da'uni hatta usalli. Biarkan aku sembahyang dulu. Fasalla, maka dia salat. Falamma sarafa, maka bila dia habis salat, atas sabi, maka dia mendatangi sabi. Fata'ana fi batnihi, maka dia cucuk pada apa? Pada perut budak tadi, baby tadi. Wa qala ya ghulam, wahai budak, man abuk? Siapa pak hang? Qala fulan ar-ra'i. Pak aku adalah si fulan, pengembala kambing. Fa aqbalu ala Juraid yuqabbilunahu wa yatamassahuna bih. Maka terus depa pi menghadap Juraid, cium dia dan sapu-sapu dia, ambil keberkatan. Baru tahu Juraid, subhanallah, wali besar, cakap budak tu. Faqalu nabni laka sawma'ataka min zahabin. Tak apa Juraid, kami bina balik rumah ibadat hang daripada mah tu. Kami minta maaf lah. Kami pecahkan rumah ibadat hang. Aiduha, maka kata Juraid, la, jangan. Aiduha min tinin, maka kembalikanlah semula binaan rumah itu daripada tanah liat, kama kanat, seperti yang telah dahulu. Fafa'alu, maka mereka apa? Maka mereka apa? Mereka melakukan yang demikian. Boleh? Baik. Cerita dia ni, kalau kita tahu, Juraid ni, kita dapat beberapa faedah. Yang pertama, antara panggilan ibu dengan solat. Macam mana Makcik Liha? Hukum dia macam mana? Sepatutnya antara panggilan ibu dengan solat, mana kita kena lebih utamakan? Kalau sembahyang sunat, kita panggilan ibu kita jawab, Ustaz. Betul? Ya, ulama kata apa? Kalaulah solat itu solat wajib, maka kita kata tak bolehlah nak buat macam mana, sebab bila kita masuk saja melakukan solat, tak boleh kita saja batalkan solat tu. Solat tu solat apa? Solat fardu. Kalau solat tu solat sunat, boleh. Maka ulama kata, kalaulah kita tahu kita tak jawab panggilan ibu kita ni, ibu kita terasa, maka eloknya kita batalkan solat sunat tadi. Boleh faham? Kalau ibu kita dia ni jenis relax, tak apa, tak ada masalah apa, itu tak apalah, kita teruskan solat kan. Tapi kalau takut dia terasa tu haram, maka wajib kita menjawab panggilan ibu kita dengan membatalkan solat kita tadi. Boleh? Maka di sini kata para ulama, daripada kalaulah Juraid ni orang yang alim, nescaya dia tahu keutamaan menjawab panggilan si ibu. Boleh sampai 3 hari tak jawab. Pelik sungguh. Jadi tapi kiranya dia ni orang bukan alim, tapi orangnya orang yang soleh, orang yang kuat beribadat. Itu pun bagus jugalah daripada orang-orang yang mengarut. Boleh faham? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ni, ibu dia sebenarnya ada perasaan rahmat juga. Kalau ibu dia doa ya Allah, janganlah kau matikan dia melainkan bahawa dia tu sendiri berzina. Tu dia. Berat semua kalau ibu ni doa macam tu. Tapi ibu ni doa, dia kata, ya jangan matikan sampai dia lihat muka penzina. Itu je, muka penzina. Dia lihat muka aja. Bukan dia sendiri berzina. Dia kiranya ibu ni ada kasih sayang pada si anak lagi tu. Jadi kita kena ingat ibu-ibu nak, orang perempuan, pada anak-anak masing-masing, mulut si ibu ni masin. Mulut si ibu ni masin. Jadi jangan kita ni buat jaga anak kita. Cakap anak kita bodoh, anak kita lembu, anak kita mangkuk hayun. Jangan cakap macam tu, benda tu. Sebab benda ni akan memberi kesan pada anak kita secara pasti. Jangan main, bukan barangkali, pasti bagi kesan. Sebab mulut ibu masin terhadap si anak dia. Sama lah juga dengan cucu Cik Liha, tak boleh.
cucu pun masuk sebab cucu dia anak bagi anak kita jugalah. Boleh? Jangan kita cakap-cakap yang kasar terhadap apa? Anak-anak dan cucu cicit dan sebagainya. Boleh? Kerana cakap itu adalah doa. Na'udzubillah. Baik, itu dia punya pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini. Baik, kita sambung lagi. Hari ini panjang. Wa baina sabiyyin yarda min ummihi. Boleh? Okay. Dan baina tatkala sabiyyin ada seorang budak yarda min ummihi, dia itu, ini orang ketiga. Tadi Juraid dah habis, ni orang ketiga. Tatkala ada budak dia itu sedang menyusu dengan si ibu dia, famarra rajulun, maka ada seorang lelaki yang menunggang ala dabatihi, atas binatang tunggangannya, farihatin wa syarihatin hasanah, yang mana binatang tunggangannya itu indah sungguh, hebat sungguh. Boleh? Maka faqalat, maka kata si ibu, ya Allah, jadikanlah anak aku ini semisal laki ni. Tu dia. Kan waktu tu si baby duduk menyusu lagi. Ada orang lelaki datang dalam keadaan hebat dengan berkuda, dengan kuda yang hebat, megah dan sebagainya. Maka si ibu kata, ya Allah, tolong jadikan anak aku macam apa? Macam lelaki ini. Fataraka Allahumma ja'al ibni misla hadha fataraka as-sadiya, maka budak tu berhenti isak susu sat, wa aqbala ilaihi, dan terus pandang simak, fanazara ilaihi, maka lihat simak, faqala, maka kata budak, Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah, janganlah jadikan aku semisal dengannya. Tu budak tu cakap, bantah mak dia, ya Allah, janganlah jadikan aku seperti dia, seperti orang yang hebat tadi lah. Boleh? Summa aqbala ala sadyaihi, kemudian teruslah si budak itu menyusu kembali. Faja'ala yartadi' faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi isbihi as-subabah fi famihi. Maka budak itu kembali menyusu. Kata perawi yang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, maka seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menghikayatkan cara budak itu bersusu, cara budak itu minum susu, dan Nabi SAW waktu itu angkat jari telunjuk baginda itu ke mulutnya. Macam tu nak menunjukkan bahawasanya apa? Nabi SAW cerita ni dengan body language sekali. Cerita macam mana cara budak tu menyusu. Faja'ala yamussuha, maka Nabi SAW mengisap jari dia. Summa qala, kemudian kata baginda, wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti sarakti wa yataqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Boleh? Okey, maka ni habis tadi. Maka seterusnya ada orang lalu dengan seorang remaja wanita, remaja perempuan. Sedangkan orang-orang itu memukul remaja perempuan tersebut. Wa yaquluna, dan orang yang pukul itu kata, hang ni telah berzina, hang ni telah curi. Sedangkan wanita itu menyebut, cukuplah Allah Ta'ala buat aku sebaik-baik dia itu yang melindungi, ataupun sebaik-baik wakil. Faqalat, maka kata si ibu, ya Allah, janganlah jadikan anak aku ini semisal dengannya. Jangan jadikan anak aku penzina macam perempuan ni. Allahumma la taj'al ibni mithlaha, fataraka ar-radha', maka budak tu berhenti menyusu dan melihat kepada si ibu. Faqala Allahumma ja'alni mislaha. Boleh? Kata apa? Kata budak tu berhenti menyusu, ya Allah, jadikan aku semisal wanita tadi. Uish. Semisal wanita tu apa dia? Semisal wanita, iaitu wanita tadi itu dizalimi. Wanita itu orang yang kental menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Maka tu yang berlaku pada kisah ini. Kemudian fahunalika taraja'al hadisu. Fahunalika taraja'al hadisa. Faqalat marra rajulun hasanul hayati faqultu Allahumma ja'al ibni mislahu faqultu Allahumma la taj'alni
مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت وسرقت فقلت اللهم لا تجعل لابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها متفق عليه. Baik, apa maksud dia tu? Saya cerita terus kepada ibu-ibu. Baik, maka bila budak tadi yang tengah menyusu tadi bercakap kan, sebab dia bila mak dia kata ya Allah jadikan anak aku semisal lelaki yang menunggang kuda tadi, tapi budak tu kata ya Allah jangan jadikan aku semisal dengan dia. Bila ada berlalu wanita yang berzina, maka mak kata ya Allah jangan jadikan anak aku semisal dengan dia. Tapi budak tu doa lawan, ya Allah jadikan aku semisal dengannya. Sekarang ni apa dia? Mak dia sedang bersembang dengan baby tadi. Tu dia subhanallah bersembang dengan baby tadi. Maka kata apa? Kata si ibu, tadi dah berlalu seorang lelaki yang hebat dan aku dah doa, ya Allah jadikan aku semisalnya. Fakulta, sedangkan hang kata, ya Allah jangan jadikan aku semisalnya. Dan kemudian ada mereka datang dengan seorang wanita penzina dan mereka memukulnya. Dan orang mengata, engkau telah berzina, engkau telah curi, maka aku doa, ya Allah jangan jadikan anak aku semisal dengannya. Maka hang kata, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku semisal dengannya. Maka si anak jawab, baby itu jawab, subhanallah. Sesungguhnya lelaki yang engkau cakap itu wahai ibu adalah jabbaran. Itu lelaki yang angkuh. Jadi aku tak mau bahawa apa? Aku ni nanti jadi kaya yang apa? Yang angkuh. Wa'ayazubillah. Yang ni point dia kat sini ni. Fakultu, sebab tu aku doa, ya Allah jangan jadikan aku semisal dengannya. Dan sungguhnya yang mereka katakan engkau telah berzina, sebenarnya dia itu tidak berzina. Bahawa engkau itu telah mencuri, sungguhnya perempuan itu tidak mencuri. Maka sebab itulah aku berdoa, ya Allah jadikanlah aku semisalnya. Maksudnya apa? Jadikanlah aku semisalnya, iaitu dari sudut apa? Dari sudut tidak berzina, dari sudut tidak mencuri. Maksudnya berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis muttafaqun alaih. Boleh? Babu mulatafatil yatim wal banat wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa az wa ajal wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita berhenti di sini dulu. Allah, kita jumpa pada minggu hadapan. Leha lena dah tu. Boleh? Jangan Ustaz. Senyap Makcik Leha. Lena tu. Datang pun Ibu Ros pun tidur ni. Boleh? Ya Allah. Okay, baik. InsyaAllah sekadar itu saja. Jom kita selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك
الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن